Okay, as I said bila dah keluar je sodium tadi, potassium tadi masuk ke dalam sel, the cycle akan repeat lah, itulah dia kitaran dia, sodium potassium pump. Dan awak kena faham ia adalah melibatkan protein yang sama, iaitu this one lah, sodium potassium pump ataupun sodium potassium exchanger. Okay. Awak jangan guna exchanger lah, saya nak tahu je, beritahu je. Kenapa dia panggil exchanger? Sebab dia exchange 3 sodium untuk 2 potassium. You have to know the number. 3 sodium exchange dengan 2 potassium. 3 sodium keluar, 2 potassium masuk. Memang dia akan tanya lah. Dan ini adalah video dia yang actually saya ambil daripada YouTube. Tak keluar suara kan? Yang ni saya tunjuk pendek-pendek je lah, berapa minit ni. Oh, tak lama. Okay. Yang ni sudah letak, awak boleh tengok sendiri dekat video lecture lah, saya ada letak sekali. Okay. Kita kata active transport ni melibatkan energy dan in this case melibatkan sodium and potassium dan melibatkan pump, di mana molekul akan move daripada lower concentration to higher concentration, basically against concentration lah. Dan ia melibatkan sodium potassium pump NaK+ pump. Macam mana caranya? Melibatkan sodium akan keluar, potassium akan masuk. So, as I said, dia ada dua binding site. Satu untuk sodium, one for sodium, one for potassium. Jadi, yang pertama, 3 sodium akan bind dekat sodium binding site. Kemudian ATP tadi akan undergo hydrolysis, dia akan buang satu fosfat dia. Fosfat dia akan attach dekat di sodium potassium pump. Binding of phosphate tadi tukar, change the conformation of the sodium potassium pump, menyebabkan sodium tadi akan dikeluarkan. Keluar je sodium, terexpose lah potassium punya binding site. 2 potassium akan bind dekat this protein. This phosphate akan cabut balik dan bila cabut dia akan return back this protein, return back to its original conformation. Jadi sodium boleh dibawa masuk ke dalam sel dan this process akan happens again and again. 2 sodium akan bind, 3 sodium akan bind. Okey, dia akan ulang balik lah. Okey, dan ada hydrolysis of ATP, fosfat tadi dia akan bind, change conformation, 3 sodium dikeluarkan, 2 potassium akan masuk dan fosfat dikeluarkan, 2 potassium akan masuk balik dan it will repeat again and again. Okey. Kenapa this proses menggunakan energi? Cuba awak tengok sini yang saya cakap tadi. This process melibatkan hydrolysis of ATP. Dia melibatkan ATP tadi, this ATP ATP dah ada 3 fosfat. Saya dah cakap, fosfat ni dia akan attach dengan this ester bond. Dia ada this bond ini from satu fosfat to another fosfat. Okay, bila you break the bond, you release energy. In this case ATP ni dia potong bond antara this fosfat yang nombor 1 dengan yang fosfat nombor 2. Okay, dia potong fosfat nombor 1. Potong saja, this one akan release energy. Okay. That's why bila fosfat tadi dia akan dia hydrolyze, dia cabut, dia diletakkan dekat this sodium potassium pump. Tukar saja dia kepada ADP. Sorry mana tu tadi? Bila dia tercabut saja, terus tinggal satu fosfat, menyebabkan ini tukar conformation. Jangan guna shape tukar conformation. Jadi dia akan teruslah tadi sudah mana nak ulang dah. Okay. Dia akan release the sodium keluar lah. Change conformation dulu baru dia akan keluar. Okay. Okay. Yang penting kenapa dia gunakan energy, sebab hydrolysis of ATP tadi, the release of phosphate from ATP release energy. That's why kita katakan dia guna energy. Walaupun phosphate tadi dia change conformation of the protein sodium potassium pump itu tadi. Okay. Ini awak boleh tengok sendirilah. So kita dah tengok active transport, the one that use energy means use ATP, which is sodium potassium pump. Itu adalah secara kecil-kecilan. Now kita nak tengok active transport yang menggunakan energi secara besar-besaran. Bulk transport secara besar-besaran.
terbahagi kepada dua, iaitu apa itu bulk transport, sebelum tu kita tengoklah. Apa itu bulk transport? The movement of large molecules, contohnya protein, polysaccharide, large particle across the plasma membrane. Instead, disebabkan molekul itu terlalu besar, dia akan menyebabkan formation of vesicles ataupun vacuoles. Vesicles saja pun boleh lah, kita akan tengok. Dia ada dua jenis. Satu, bila kita ambil, the large molecule kita ambil daripada luar sel, kita masuk ke dalam sel, itu adalah endocytosis. Endo means ke dalam. Cytosis sel lah, ke dalam sel. Cyto itu merujuk kepada sel. Ke dalam sel, endocytosis. Endo into the cell. Kalau kita release molekul keluar daripada sel, itu melibatkan exocytosis. Bukannya exo di mana luhan keluar, kris keluar, tau keluar, tidak Chen pun nak keluar kan? Bukan, itu adalah lain. Ini ceritanya sel, exocytosis, exit out of the cell. Sekiranya kita ambil molekul ke dalam sel, melibatkan dua. Sama ada sel itu makan ataupun sel itu minum. If sel itu makan, kita panggil dia phago. Phago itu maksudnya makan. Dalam bahasa Latin, tak silap saya, pino itu almost minum lah, lebih kurang. Tapi dia bukan minum lah, tapi kita faham dia sebagai minum. Endocytosis ada dua, exocytosis satu sahaja. Now kita tengok endocytosis. Dia adalah movement of molecules di mana is a process where cell transport in. Sel membawa masuk macromolecules. Perkataan dia adalah macromolecule sebab melibatkan molekul yang sangat besar in bulk by forming vesicle. Cell transport in macromolecules, the forming vesicle and into the cell. Macam mana dia boleh form vesicle? Basically, apa yang berlaku ialah plasma membrane tadi. Kalau ikutkan plasma membrane tadi, dia lurus saja. Tetapi bila ada molekul yang berada dekat plasma membrane, dia tekan plasma membrane itu akan membentuk cincin. Dia akan pinch. Dia akan tercerut. Dia akan tercerut like this. Bila dia tercerut, bila ini bertemu dengan kiri dan kanan, dia akan terputus. Bila dia terputus, now plasma membrane tadi, dia tak panggil plasma membrane dah. Kita panggil dia sebagai vesicle ataupun vacuole. Macam this one lah. Banyak macromolekul masuk. Now, this plasma membrane akan bertemu kiri dan kanan. Dia akan pinch. You nampak sini dia akan pinch di sini. Terputus membentuk vesicle. Ini yang dipanggil vesicle lah. And then plasma membrane dia akan fuse back to normal. It involves the invagination, pencerutan of plasma membrane and pinches off to form vesicle or vacuole into the cell. Namanya endocytosis, jadi dia into the cell. Dan of course lah, this process ini sangat-sangat besar, jadi dia menggunakan ATP. That's why dia adalah active transport. Ada dua jenis, sama ada sel makan, phagocytosis ataupun pinocytosis. Mari kita tengok. Apa bezanya phagocytosis and pinocytosis? Ini adalah phagocytosis. Sel itu makan. Bila sel itu makan, dia akan melibatkan ada formation of pseudopodium. Pseudo means palsu. Podium means kaki ataupun tangan. Appendages, kaki ataupun tangan. Basically, sel itu dia nak ngap sesuatu itu. Membrane dia, kalau ikutkan anak-anak aku, kalau ikutkan membrane dia, kan macam lurus dia macam ni kan. Tiba-tiba membrane dia, teradanya unjuran. Unjuran yang membentuk tangan. That's why dia macam tangan tetapi dia bukan tangan. That's why namanya pseudopodium. Pseudo means palsu, podium means tangan. Dia nak makan the large molecule lah. After that, this one akan bertemu and then pinch off to form this vacuole lah. Nanti kita akan tengok nama yang spesifik. Itu adalah sel makan. Tetapi kalau sel minum, pinocytosis, molekul itu dia hanya masuk, dia tekan saja plasma membrane. Plasma membrane terus terjerut macam ni, membentuk vesicle. Dia tidak ada tangan. There is no pseudopodium. Dia hanya kita tekan saja. Banyak awak tekan,
Awak tekan plastik macam tu, awak tekan plastik yang tegang, tekan saja itu adalah pinositosis. Okey. Kalau plastik itu ada rupa macam bentuk tangan, itu adalah phagocytosis. You boleh nampak this one. Ini adalah phagocytosis. Di mana amoeba, ini amoeba ni, you tengok tangan dia punya besar. Ini keseluruhan tangan amoeba dan dia makan apa? You tengok bakteria ni, punyalah besar bakteria ni. Bakteria ni macam silinder ni, dia boleh hulur tangan sampailah kat sini, nanti dia akan form the food vacuole lah. After that, bakteria ini akan berada di dalam amoeba lah dan dia akan digest. Tetapi kalau you tengok pinositosis, tidak ada pun pseudopodium. Tetapi awak boleh nampak adanya invagination of plasma membrane towards the inside. Okey, di mana molekul akan dissolve, molekul dia akan tekan plasma membrane, memenuhi ruangan ini. After that, this one dia akan pinch off to form vesicle. Okey, dia tekan saja, dia tidak ada pseudopodium. Berbanding this one ni, geli saya tengok ni saya tak larat. Yeah. Okay, kita start dengan phagocytosis. Apa maksud phagocytosis? Cellular eating. Phago means makan, cytosis means cell. Okay, dia adalah proses di mana living cell engulf solid particle ataupun bakteria. Okay, ini keyword, engulf solid particle, membezakan dengan pinositosis which is soluble ataupun dissolve. Bila solid particle, dia akan lead to the formation of membrane projection, unjuran. Okay, tangan palsu yang dipanggil pseudopodium. Yang ni saya dah explain. Tangan tadi dia akan, you ambil tangan you ambil tangan kiri dan kanan, cuba you buat macam batu belah batu bertangkup. You buat macam mulut dinosaur. Sebiji macam itulah pseudopodium. Dia 3D, dia bukan 2D. Okay, dia akan macam tu rupa dia. After that, bila sahaja dia dah surround this food particle, dia akan pinch off. Now disebabkan dia adalah phagocytosis, dia akan form food vacuole ataupun vesicle yang dipanggil phagosome. Bersempena dengan phagocytosis. Phagosome, okey, ataupun food vacuoles. Namanya saya lagi prefer awak tulis phagosome, membezakan dengan pinositosis. After that, bila dia dah, let's say ni adalah bakteria tadi dah di-engulf dalam phagosome, bakteria ini perlu dibunuh. Macam mana dia dibunuh? Dalam phagosome ini dia masih hidup, tetapi dia dibunuh oleh satu organel yang kita dah belajar, iaitu lysosome. Lysosome ini contain hydrolytic enzyme di mana dia akan fuse dengan phagosome. Bila phagosome campur lysosome, this component kita bertukar nama kepada, campur saja, phagosome tambah lysosome, phagolysosome. Okey, phagolysosome. Kemudian hydrolytic enzyme tadi dia akan kill this bacteria, dia akan digest this bacteria. After that, dia akan release outside of the cell lah via exocytosis. Nanti kita akan tengok kemudian. Okey, itu penting yang ni saya dah tulis dekat sini. Okey, dia akan adanya intracellular digestion by lysosome. Okey, mari kita tengok scientifically macam mana rupanya. Yang hijau itu adalah bakteria, yang ini adalah macrophage, sel pembunuh bakteria dalam badan kita. Awak boleh nampak dia pergi dekat bakteria itu, tiba-tiba sekarang awak boleh nampak bahawa bakteria itu dia masuk dalam sel itu. Boleh nampak tak? Okey. This sel darah putih ini, dia datang dekat bakteria, lepas tu dia akan form di pseudopodium dan dia bawa masuk. After that, dia akan will be digested dengan caranya adanya lysosome fuse dengan phagolysosome. After that, dia merayap cari bakteria lain. Nampak? Dia makan yang seterusnya. Itulah dia indahnya ciptaan Tuhan. Sel yang sebegitu tu pun boleh lawan dengan bakteria. Memang hancur ya, lepas ini memang matilah dia bakteria. Kemudian this macrophage darah putih tadi, dia cari bakteria lain, dia terus form the pseudopodium and dia akan digest the bakteria. Itu caranya badan kita fight the infection. Dengan adanya di sel darah putih, dia akan undergo this phagocytosis to kill the bacteria. Okay? Sangat menarik. Ini yang segambar yang saya jumpa lah. Alright? Next, kita nak tengok, ini adalah kepentingan phagocytosis yang saya dah cakap tadi. You all boleh baca sendiri. Next, kita nak tengok pinositosis.